Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pertama sekali dan selamanya mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi kekalkan kita di dalam nikmat dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi berikan kita taufik untuk mentaati perintah-perintahnya, mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita menjalankan segala perintah Allah, mengikuti saranan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahan kita, lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pagi ini saya akan sambungkan lagi kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin karangan Syekh Al-Ghazali rahmatullah alaih, Imam Ghazali rahmatullah alaih, masih lagi menceritakan tentang ilmu dan makrifat. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sebelum ni kita menceritakan tentang kenyataan penyusun kata-kata Imam Ghazali rahmatullah alaih mengenai perbezaan pandangan, pembezaan pendapat, perbezaan mazhab, yang mana perbezaan mazhab itu bukanlah membawa kepada perpecahan. Kita perlu faham, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, perbezaannya pandangan di antara ulama-ulama, perbezaannya mazhab, pandangan mazhab, berbezanya mazhab yang kita tahu empat. Kita sebagai orang awam ni tahu ada empat je. Yang hakikat sebenarnya, tuan-tuan, banyak. Dalam mazhab sendiri pun, kalau kita belajar, kita dalami, maka kita akan dapati banyak sangat perbezaan dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ada banyak lagi pandangan-pandangan ulama, perselisihan ulama, tetapi itu bukan membawa kepada pecahan. Seperti mana saya pernah kongsikan sebelum ni sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeza pandangan ulama-ulamaku adalah satu rahmat. Tetapi perlu kita fahami, bukanlah bermakna bila dia ni rahmat, perbezaan ulama ini, ada ulama kata kalau keadaan begini, ada ulama kata macam ini keadaannya kena buat, ada ulama kata macam ini dia kena buat. Contoh, saya suka kalau bagi contoh yang biasa kita akan alami. Biasanya kalau kita nak tunaikan umrah ataupun haji, kalau dulu-dulu kalau muzakarah kan, kita disarankan untuk tukar mazhab kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali kan, berwuduk, bab wuduk kan, antara dia apa dia, bersentuhan kulit di antara lelaki dan wanita tidak membatalkan wuduk. Ini biasa ni, antara biasa. Tetapi bila kita pergi ke Mekah, kita kena tukar mazhab, ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Rupa-rupanya bila dah muzakarah selidik lagi, rupa-rupanya kita tak perlu tukar lagi mazhab. Kita hanya memadai dalam mazhab Syafi'i. Kerana apa? Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada pandangan yang berpandangan seperti mana pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kita katakan pandangan perselisihan.
dan ia memudahkan. Rahmat, satu rahmat. Kerana apa dekat Mekah, kalau kita kekal dengan mazhab Syafi'i yang asas, kita ikut mazhab Syafi'i yang asal ataupun yang mu'tamad, maka ia akan menjadi susah kepada kita untuk menjaga wuduk kita. Jadi susah nak jaga wuduk, kan? Sebab apa? Ramai sangat orang, asyiklah terbatal, asyik terbatal. Asalkan kita nak lalu je terbatal. Pengalaman saya, tuan-tuan, kita dah jaga dah, nak cuba jagalah, nak jaga, tapi orang sana pula dia bukan mazhab Syafi'i, bukan semua orang mazhab Syafi'i, dia langgar je kita, kan? Langgar je. Kita pula yang lelaki ni pakai itibak lengan sebelah kanan tu memang dah nampak dah. Memang senang nak bersentuhan dengan yang bukan mahram. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu rahmat, ni satu rahmat. Oleh kerana kita susah untuk mengamalkan mazhab ini, maka satu kemudahan bila kita boleh mengamalkan mazhab yang satu lagi. Walau bagaimanapun sebagai peringatan, bukan bermakna kita bermudah-mudah untuk tukar mazhab. Ada maslahah, ada sebab-sebab tertentu. Kerana kan sebab-sebab tertentu, maka kita tukar mazhab kita mengikut kesesuaiannya. Jadi mazhab perbezaan pandangan ini, tuan-tuan, bukan baru berlaku pada zaman kita. Bahkan daripada zaman sahabat lagi, zaman tabi'in lagi, mereka telah berlaku lagi perbezaan pendapat, perbezaan pandangan ni. Seperti mana sebelum ni saya pernah jelaskan, yang bahawasanya di antara ulama-ulama ni, tuan-tuan, mereka berbeza pandangan bukanlah mereka menganggap mereka ni betul 100%. Mereka tahap yakin, yang mana mereka kata mereka ni tak salah. Tidak. Ulama-ulama ni pandangan mereka, tuan-tuan, mereka punya pandangan ni mereka punya pandangan ialah kemungkinan besar pandangannya mereka betul pada mereka, kemungkinan besarnya pandangan mereka ni tepat, tetapi boleh jadi pandangan orang lain pun lebih tepat lagi, lebih betul. Walaupun mereka berbeza pandangan, mereka menghormati pandangan ulama-ulama yang lain. Baik, itu perbezaan pandangan. Apa yang saya nak cerita di sini adalah ilmu tauhid, adalah dalam pembincangan ilmu ni ada berbeza-bezanya pandangan. Adapun semua dalil tentang ilmu tauhid dan asas-asasnya sudah tercantum di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari dengan akal, meskipun kadang-kala pada suatu masa kita perlu memberi hukum jika berhadapan dengan orang yang belum beriman. Semuanya sudah diterangkan dengan jelas, iaitu tentang usuluddin oleh guru-guru penyusun dalam kitab-kitabnya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid ni memang ada dah dalam Al-Quran. Kan bukan lagi kita perlu cari lagi dengan akal. Kalau kita nak cari, okey, satu perkara perlu faham dalam ilmu tauhid ni. Asasnya ilmu tauhid ni, dia punya dalil semua dia dalam Al-Quran. Untuk orang Islam yang beriman dengan Al-Quran, hadis, maka dalil yang perlu dia perolehi adalah daripada Al-Quran. Cuma untuk orang yang bukan Islam, orang kafir, bila kita berhadapan dengan orang kafir, mereka tak percaya dengan Al-Quran, maka mereka perlukan buktinya dengan akal. Untuk orang Islam, dalil dia diperlukan daripada Al-Quran. Sepatutnya dah memadai daripada Al-Quran. Satu orang kalau dah percaya dengan Al-Quran, maka telah memadai dia dengan Al-Quran. Tetapi untuk orang kafir, mereka tidak memadai dengan Al-Quran, mereka tak percaya pun dengan Al-Quran, maka mereka perlukan akal. Jadi perkara ni dah selesai. Sebenarnya telah selesai dah pembincangannya oleh ulama-ulama terdahulu dalam membincangkannya tentang ilmu tauhid. Mana kita nak cari dia, kat mana kita nak cari dalil dia, mana bukti-bukti tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, jika kita merasa sesat kerana tidak tahu akan sesuatu perkara, maka wajib ke atas kita untuk menggali ilmunya dan tidak boleh ditinggalkan begitu sahaja. Contohnya,
kita tidak tahu akan sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib baginya dan sebagainya, ini bererti kita menempah kecelakaan. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kan, sesuatu perkara, kan, kalau kita tidak tahu, rasa sesat, maka kita patut mempelajarinya, menggalinya daripada sumber yang betul. Bukan kita menggunakan akal kita semata-mata. Jangan menggunakan akal kita semata-mata, bahkan kita kena melihat mengikut kepada syariat yang betul. Kan, orang-orang orang bukan Islam, kan, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tak percaya kepada Tuhan kerana apa? Kerana mereka menggunakan akal mereka semata-mata untuk memahami konsep ketuhanan. Kerana itu akhirnya mereka tetap menjadi sesat, mereka tetap tidak menjumpai jawapan tentang ketuhanan. Sebagai seorang Islam, bila kita telah mempercayai bahawasanya adanya Tuhan, adanya baginda, adanya utusan Allah, adanya Al-Quran, maka sumber kita hendaklah daripada Al-Quran dan hadis. Walau bagaimanapun, bila kita berlandaskan daripada Al-Quran dan hadis, maka bila kita punya sumber kita ada Al-Quran dan hadis, bila kita menggunakan akal dalam kita nak memahami konsep ketuhanan, ia tidak akan menyebabkan kita menjadi sesat. Ini perbincangan lebih terperinci apabila kita mempelajari ilmu tauhid. Ada setengah orang terlalu menggunakan akal sehingga kan dia menjadi sesat. Itu bahaya. Terlalu menggunakan akal sehingga kan dia menjadi sesat. Terlalu memikirkan. Dalam Al-Quran dan hadis, dalam kita nak membincangkan ketauhidan, ada tahap kita boleh berfikir tentang akal. Contoh, sebab apa saya kata tidak boleh hanya menggunakan akal. Pernah dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, timbul dalam pemikiran kami sesuatu, kalau kami menyatakan maka kami telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala." Ulama mengatakan pemikiran mereka ialah mereka merasakan bahawasanya Allah Taala ni ada pasangannya macam manusia. Ini mesti ada yang menjadikan dia. Kalau macam manusia ni tak akan jadi, tiba-tiba mesti ada sesuatu yang menjadikannya. Jadi ni kalau kita gunakan akal, kita akan sibuk memikirkan, fikir lagi macam mana. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat dan rahmati Allah Taala, kalau kita lihat daripada Al-Quran dan hadis, apa sadaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, apabila fikiran macam itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan cukup, jangan lagi memikirkan tentang perkara tersebut. Dalam Al-Quran dah diberitahu bahawasanya Allah Ta'ala huwal awwal wal akhir. Allah Ta'ala itulah yang pertama dan dialah terakhir. Dia tak ada yang sebelum dia dan tak ada selepas dia. Dialah satu-satunya Tuhan, kan? Dialah yang mana tidak diciptakan, dia tidak ada pasangannya, tidak diberanakkan dan tidak ada anak. Tidak diberanakkan, tidak ada ibu bapa, tidak ada anak. Ini dalam Al-Quran. Dan kita wajib beriman tanpa kita perlu mengkaji lagi. Betul ke? Nak cari lagi ke? Kita tak boleh. Sebab apa? Sebab kerana kita tidak akan menjumpai jawapannya. Tak akan jumpa jawapan. Tuan-tuan, bila kata nak jumpa jawapan ni tuan-tuan, hal-hal dunia ni pun tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak lagi kita tak jumpa jawapan. Banyak lagi kita tak jumpa jawapan. Kalau kita nak kaji dalam tu mungkinlah dapat, tapi tu pun tak jumpa jawapan. Contoh mudahnya sifir 1 tambah 1 2, betul? Okey, 1 tambah 1 2, 1. Mulanya 1. Sebelum 1 tu kosong. Mana datang 1 tu? Macam mana datang 1? Contoh. Kita kata bahasa-bahasa kita boleh bercakap, kita boleh bertutur bahasa-bahasa ni. Daripada mana datang bahasa pun kita tak boleh fikir. Kita menghirup udara. Kita hirup udara, kan tuan-tuan? Kalau belajar sains, orang belajar sains ni kata kita menghirup udara yang kita sedut ni sama udara yang kita sedut ni, kita akan sedut semua sekali. Oksigen kita akan sedut, karbon dioksida pun kita akan sedut. Tapi Allah Ta'ala jadikan diri kita ni, bila kita sedutnya udara, maka kita akan simpan oksigen dan kita akan keluarkan karbon dioksida. Macam mana tu? Macam mana diri kita, macam mana pernafasan kita boleh jadi macam itu?
Ini perkara-perkara yang asas pada diri kita pun banyak yang mana kita tak dapat jawapan. Mengenai Allah SWT pun banyak. Oleh kerana itu, dalam kita mengkaji tentang Allah Ta'ala, tentang ketauhidan Allah Ta'ala, kita tidak boleh menggunakan akal kita semata-mata, bahkan kita kena berlandaskan daripada Al-Quran dan Hadis. Itu sebabnya ulama' telah menyelesaikan, telah susun, telah menjelaskan bagaimana nak memikirkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita lihat nabi-nabi yang terdahulu, pengikut nabi-nabi yang terdahulu, kebanyakan pengikut mereka adalah mereka yang mana tak nak fikir banyak. Orang-orang miskin, orang yang mana tak ada kedudukan. Biasa mereka ni senang ikut nabi-nabi, mereka ni senang berjaya. Orang kalau banyak fikir, betul ke, macam ini ke, dia ni siapa, banyak sangat persoalan, maka dia akan menjadi sesat. Sebab tu tuan-tuan, kita ada hak tu. Sebabnya bukan maknanya kita tak boleh jadi orang yang bijak, tidak boleh berfikir, bukan maksudnya begitu. Bahkan sepatutnya kita ada tahap dalam kita nak memikirkan sesuatu, lebih-lebih lagi tentang ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada tahap, ada batasan, ada sampai tahap yang mana kita tak boleh lampau, tidak boleh melebihi had daripada pemikiran tersebut. Jadi tuan-tuan, moga Allah Taala pelihara kita. Jadi bila kita sesat, maka kita kena mempelajarinya dengan sumber yang betul. Kalau tidak, kalau kita biarkan kita dalam keadaan sesat, kita boleh terjerumus dalam kecelakaan. Moga Allah Ta'ala pelihara kita. Oleh itu, wajib ke atas kita untuk mempelajarinya. Dan sesungguhnya ilmu tauhid ini tidak rumit sebagaimana rumitnya ilmu yang berhubung dengan fardu kifayah. Sekali lagi ditegaskan di sini, kita tidak dibenarkan meninggalkan pelajaran ilmu tauhid. Semoga Allah Taala melimpahkan tauhidnya. Ilmu tauhid ni tuan-tuan, kalau kita belajar betul-betul, kata-kata penyusun ni dia kata tak rumit, tak susah, tapi hakikatnya tuan-tuan, sebenarnya kalau kita cakap benda yang asas ni tak susah pun untuk kita faham. Benda yang asas ni sebenarnya tidak susah untuk kita memahaminya. Yang jadi susahnya adalah benda-benda cabang-cabang dia, furuk-furuk dia yang berkaitan dengan ilmu tauhid tersebut. Ada beberapa perkara yang itu jadikan ada perselisihan yang mana ulama' perlukan perbahasan yang lebih detail. Cuma mengenai asasnya tentang ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara itu mudah kalau kita pelajarinya. Tapi kalau kita hanya duduk, kita hanya mendengar sahaja tanpa kita mempelajarinya, dia akan jadilah rumit, dia akan jadilah banyak persoalan, sehingga kan akhirnya boleh membawa kepada kesesatan. Jadi oleh kerana itu, seperti mana pengarang menegaskan bahawasanya ilmu tauhid ni tak boleh kita tinggalkan, perlu pelajari tuan-tuan, perlu pelajari. Kalau ilmu tauhid ni, kalau ustaz-ustaz yang mengajarnya, biasanya lah kan, kalau ustaz-ustaz nak mengajar ni banyak perbahasannya kan. Kalau saya sendiri pun kalau mengajar ilmu tauhid ni, nak belajar tak banyak, sikit kan. Sebab apa? Kadang-kadang sebab dia banyak menggunakan akal. Nak faham ilmu tauhid ni, dia banyak menggunakan akal kita untuk mendalami kefahaman dia. Jadi dia, bagi orang yang dah belajar mungkin nampak macam senang. Tu saya kata pengarang kitab ni kata mungkin dia kata tak susah tu bagi dia. Tapi kalau awam-awam, lagi-lagi kalau dia lebih lagi menggunakan akal kita, menggunakan kita punya untuk pemikiran kita untuk memikirkan, mungkin menjadi agak susah. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh tinggalkan pelajaran ilmu tauhid. Kena belajar. Kena belajar. Baik. Adapun fardu ain, boleh dipelajari daripada ilmu sir, yakni ilmu tasawuf. Setiap individu perlu mempelajari segala yang wajib dan yang haram dari ilmu ini, iaitu mengetahui sifat-sifat hati, sabar, syukur, khauf, raja, redha, zuhud, qanaah, mengetahui kemurahan Allah, baik sangka terhadap Allah dan orang lain, ikhlas dan sebagainya. Itu adalah sebahagian dari sifat-sifat hati yang mesti diketahui dan diamalkan oleh setiap individu di dalam rangka menjadi hamba Allah SWT yang baik. Di samping itu, perlu juga diketahui sifat-sifat yang berlawanan dengan yang berikut, seperti terlalu takut,
membenci takdir Allah dan menginginkan kehidupan bersenang-senang yang kekal di dunia, sedangkan ia tidak mungkin terjadi kerana di dunia tidak ada kesenangan yang sempurna dan tidak ada yang kekal abadi. Ini emosi ilmu tasawuf. Yang sedang kita sebenarnya nak mendalami sekarang ni sebenarnya ilmu tasawuf. Dan kitab Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, kitab Minhajul Abidin ni sebenarnya nak membincangkan tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dia nak mengajar kita untuk kita mendalami tentang sifat-sifat hati. Bila kita dalami perkara-perkara yang wajib, kita mengalami perkara-perkara yang mesti ada dalam diri kita, dan perkara-perkara yang berlawanan itu mesti dibuang daripada diri kita, maka kita akan jadi hamba Allah Ta'ala yang tenang, kan? Lagi-lagi bila kita berhadapan dengan pandemik. Baru-baru ni dengar satu orang Bilal, wallahu alam apa cerita sebenar dia ni mendengar, tapi bila kata Bilal orang masjid, bila kata Bilal dia orang masjid, orang surau, sedih bila dengar dia pergi membunuh diri baru-baru ni. Cuma sebab dia bunuh diri tu wallahu alam. Cuma tuan-tuan, suka untuk saya jelaskan lagi, ingatkan lagi tuan-tuan, orang bunuh diri ni tuan-tuan dosa dia besar. Orang bunuh diri ni dosanya besar. Orang bunuh diri ni tuan-tuan, biasanya sebab apa dia bunuh diri? Kerana dia tidak percaya dengan Allah. Dia tak percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Bilal masjid ni tuan-tuan, bila kata Bilal ni dia orang dekat masjid. Orang yang dekat dengan dekat dengan imam, dia dekat dengan agama sepatutnya. Tapi alangkah sedihnya bila dia mengambil keputusan membunuh diri. Wallahu alam, saya kata sekali lagi, kita tak tahu sebab apa dia membunuh diri, tapi bila membunuh diri, kan berita kata bunuh diri, berita kata membunuh diri. Wallahu alam. Cuma kalaulah dia betul membunuh diri ni tuan-tuan, satu kerugian yang amat besar. Dosa bunuh diri besar. Orang bunuh diri ni tuan-tuan, dia punya azab dia tuan-tuan, dia akan diazab seperti mana cara dia membunuh diri di dalam neraka nanti. Dia akan diazab seperti cara dia membunuh diri di dalam neraka nanti. Dalam neraka tuan-tuan, kalau dia bunuh diri dengan memakan racun, maka dalam neraka dia akan makan racun sakit sangat sampai nak mati. Tengok Allah Taala kembalikan balik tubuh dia dalam keadaan sihat, dia makan racun lagi. Dalam neraka ni tuan-tuan, azab Allah Taala ni, kalau dunia ni tuan-tuan, kesakitan dunia ni, dia bila dah sakit, dah biasa dengan kesakitan tu, lama-lama dia hilang. Kan macam pepatah Melayu biasa kita dengar, alah bisa tegal biasa. Dah biasa sangat rasa sakit tu, lama-lama dia tak heran dah sakit ni, kan? Tak heran dah biasa sangat sakit. Orang kencing manis misalnya, orang teruk kencing manis kan, sampai tahap dia luka dia pun tak rasa dah, sampai tahap teruk sangat kencing manis tu, teruk. Jadi tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Taala, dalam neraka, iaitu dunia ni lagi sakit, dah biasa dengan kesakitan dia, lama-lama dia tak rasa sakit kat dunia. Dekat dalam neraka tuan-tuan, azab dia setiap azab itu, setiap kali kita kena, kita akan dikembalikan balik dalam keadaan sihat. Akan kembali balik dalam keadaan sihat. Kalau dia bunuh diri dalam keadaan dia makan racun, maka dia akan rasa sakit. Maka Allah Ta'ala akan kembalikan balik badan dia sempurna, makan racun lagi. Itulah keadaan dia diazab selama-lama dia. Kalau dia bunuh diri dengan terjun bangunan 5 tingkat, 10 tingkat, kan? 10 tingkat kan, masih nak terjun tu pun dah seram lah sebenarnya, pecah kepala. Bila di dalam neraka, Allah Ta'ala akan jadikan dia naik balik tingkat 10, terjun, pecah kepala, kembali balik kepala dia elok, turun, terjun lagi, sampailah keadaan begitu selama-lamanya, sehinggalah bila. Jadi tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah SWT, sebab apa tindakan membunuh diri ni? Kerana keimanan, iman. Sebab apa begitu? Kerana dia tak percaya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu tuan-tuan, perempuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting, sebab tu kita penting mendalami ilmu. Orang bunuh diri ni tuan-tuan, saya pernah cerita dalam satu perang Khaybar, Masya-Allah, sebelum ni saya terlupa. Dalam satu perang Khaybar,
Saya pernah cerita sebelum ni tuan-tuan, satu orang ni dia berperang, semangat perang dalam perang Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perang dengan keadaan terlalu semangat sehingga kan semua orang Islam anggap dia ni satu orang pahlawan hebat. Kalau duduk dengan dia rasa selamat lah. Dia ni kalau serang orang betul-betul seram. Nabi SAW kata, bila sahabat-sahabat bercerita macam tu di kalangan mereka, Nabi SAW pun jawab, dia ni di kalangan ahli neraka. Dia ni di kalangan ahli neraka. Semua sahabat terkejut. Orang yang berperang macam ini, keadaan sungguh-sungguh dia berperang, dia ni adalah ahli neraka. Semua sahabat terkejut. Maka ada satu orang sahabat kata, kalau macam itu aku nak tengok, betul ke dia ni ahli neraka? Orang macam ini pun ahli neraka? Orang yang sungguh-sungguh berperang ni pun ahli neraka? Maka sahabat ni ikut. Mana sahabat tu tadi yang Nabi SAW kata dia ni ahli neraka, kat mana dia pergi serang, dia ikut pergi serang. Kat mana dia berhenti, kat situ dia ikut berhenti. Sampai satu tahap bila orang berperang ni tuan-tuan, kan mustahil lah dia kata dia ni tak selamat. Dia boleh selamat daripada libasan, tetakan, daripada anak-anak panah musuh. Mesti dia terkena juga, oleh kerana dia dah luka parah. Parah dah luka dia, kan, luka dia sangat-sangat parah, kan, terkena tetakan, panahan, kena libasan para musuh. Maka dia dah tak tahan, sakit sangat. Akhirnya dia buat satu keputusan. Dia ambil pedang dia. Ada satu riwayat kata dia ambil anak panah dia. Satu riwayat kata dia ambil pedang dia. Dia ambil pedang dia, hujung pedang dia letakkan dekat letak bawah tengkuk. Bawah, sama ada kat tengkuk ni atau kat dada. Dia letak hujung pedang tu, mata pedang tu dekat dada dia. Yang dia punya pemegang pedang tu dia letak atas tanah. Kemudian dia lepaskan tangan dia. Lepaskan tangan dia, biarkan berat badannya, biar pedang itu yang menanggung berat badannya. Akhirnya apa jadi? Pedang itu menembusi badannya. Maka bila sahabat ni tengok, ya Allah, benarlah apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu apa dia tuan-tuan? Bila walaupun nampak kita ni hebat memperjuangkan agama, tetapi kalau kita tak betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak percaya dengan dengan janji-janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita membuat sesuatu keputusan yang berlawanan dengan perintah Allah, berlawanan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kita boleh menempa kegagalan. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, perkara ni perlu kita dalami, perlu betul-betul faham, betul-betul kita pelajari, betul-betul kita fahami bahawasanya setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini semuanya bersebab, semuanya ada hikmah, takdir Allah Taala. Contohnya pada kita hari ini, ini semua takdir. Tak ada, kalau kita nak cerita tentang takdir ni tuan-tuan, banyak nak cerita, kan, dengan keadaan kita hari ini. Kalau kita terkena Covid, tak terkena Covid, ini ada hikmah dia. Tak kena Covid ke, terkena Covid ke, ini ada takdirnya, ada sebab-sebab tertentunya. Oleh kerana itulah sebabnya kita kena kukuhkan iman kita. Perlu mendalami perintah Allah, mendalami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Kita tidak membenci takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita membenci takdir ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkena Covid, habislah aku. Contoh, habis dah aku, tak boleh dah nak kerja gitu dan ini, habislah aku. Tuan-tuan, suka untuk saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, kalau kita mati dikarenakan sebab Covid, sakit mati Covid, sebab Covid ni wabak, kita dikatakan sebagai wabak. Kalau kita mati sebab wabak ni tuan-tuan, mati je ganjaran mati syahid. Matinya mati syahid. Sepatutnya bila kita lihat, dengar berita-berita kawan-kawan kita, saudara kita, jangan kita terlalu takut-takutkan mereka dengan kematian tersebut. Mati memanglah kita kena takut, betul lah kita kena risau. Tapi tuan-tuan, orang-orang mukmin ni tuan-tuan, mereka sentiasa inginkan kematian. Sebab apa? Mereka nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, orang mati kena Covid ni mati syahid, besar ganjaran dia mati syahid, ganjaran dia mati syahid. Cuma hari ini yang menjadikan ketakutan kepada kita ni tuan-tuan untuk mati kerana apa? Kerana cita-cita kita terhadap dunia. Orang yang takut mati ni, bukan orang kata ustaz ni cakap pasal takut mati, macam tak takut mati, kita pun risau juga, kan? Kita pun risau juga, takut kita tak siap lagi persiapan kita. Oleh sebab itulah kita kena kuatkan persiapan kita. Mati ni bila-bila, bukan sebab Covid je kita mati, tiba-tiba dia boleh mati.
kan, tiba-tiba sahaja boleh mati. Sebelum menularnya cerita tentang COVID ni tuan-tuan, masa tengah COVID pun, tengah COVID sekarang ni pun tuan-tuan, kan, berapa ramai saya jumpa orang-orang yang terdekat dengan saya, anak murid saya, satu pengurusi masjid, orang yang selalu duduk kuliah saya, kalau saya kuliah dia tak pernah miss, mesti akan duduk, pengurusi masjid kat Gambang, kan, meninggal tiba-tiba, kan, malam tu dia sakit perut, maghrib tu dia sakit perut, pergi klinik meninggal, bukan sebab COVID. Anak murid saya, hari sebelum tu dia berkelah dengan saudara, dengan keluarga dia, elok dia, ceria dia. Esok tu waktu nak semayang asar, dia tidur, dia susukan anak dia tidur dan meninggal tiba-tiba. Anak kecil lagi, menyusu lagi, meninggal tiba-tiba. Mati ni tuan-tuan, dia tiba-tiba, dia tak ada kata ada limit, ada masa. Beruntung sebenarnya tuan-tuan, orang yang mati ditidurkan. Dia dapat stage 5, orang COVID ni, dia dapat stage 5, kan, dia punya oksigen dia tak kuat, rendah sangat, tahap oksigen dia terlalu rendah. Lalu sebelum dia nak ditidurkan tu, dia dah mengucap dah, dia boleh sempat lagi nak bertaubat lagi, kan. Orang macam ni untung, dia boleh lagi nak mengucap, dia masih sedar lagi untuk dia mengucap, kan, mengucap syahadah, masya-Allah, kan. Tengok-tengok lepas dia ditidurkan dia meninggal, kan. Kata-kata hari ni ramai yang meninggal macam itu, sampaikan menjadi persoalan, menjadi mempersoalkan. Saya nak sokong, tidak, tetapi nak bagi tahu keadaan itu satu keuntungan mereka yang meninggal sebegini, mereka sempat untuk bersyahadah. Sebab tu, oleh kerana itu tuan-tuan, jangan kita terlalu negatif sehingga kan kita mengecam sahaja semata-mata tanpa kita memberikan galakan. Orang yang mati sebab wabak syahid tuan-tuan. Jadi sebab tu bila kita percaya sebegini, kita akan jadi tenang. Masya-Allah, alhamdulillah, kan, si fulan ni meninggal sebegini, si fulan ni meninggal begini, moga Allah Taala terima dia, kan, moga Allah Taala jadikan dia ni di kalangan ahli syurga. Tanda-tanda ni ada, kan. Kita tak boleh kata dia ni ahli syurga, ni memang ahli syurga lah, tak boleh kata macam tu. Tetapi tanda-tanda sebagai ahli syurga, orang yang mana meninggal, kan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang mana di akhir kalamnya mengucap kalimah la ilaha illallah pasti masuk syurga. Masya-Allah. Kita pun tak tahu lagi, kita yang keadaan biasa-biasa macam ni, kalau meninggal kita dapat tak mengucap. Orang yang ditidurkan tu dapat juga mengucap. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, kita kena galakkan orang yang sakit ni lagi, kita kena galakkan, kan. Kita jangan rendahkan lagi, jangan kita melemah-lemahkan, ya habislah dah kena COVID ni, meninggal lah. Kita duk takut-takutkan lagi, kan. Orang yang hidup ni pun tak tentu lagi, yang sihat-sihat ni tak tentu lagi pun dia boleh dia boleh hidup lebih lama lagi daripada orang yang terkena COVID misalnya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, sebab tu tuan-tuan, bila kita tahu tentang ilmu tasawuf ni, kita mempelajari, mendalami tentang ilmu tasawuf ni, kita akan jadi tenang. Kita tidak akan mudah menyalahkan itu dan ini. Bahkan kita akan lihat ini semuanya ada takdir, ada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, oleh kerana itu saya rasa, kan, kita kena perlu terus mendalamkan lagi ilmu kita, terus mempelajari. Moga-moga kita lebih rasa redha, kita rasa syukur dengan apa yang Allah Taala berikan, kan. Allah Taala beri apa sahaja yang Allah Taala berikan ni, semuanya ada hikmahnya, ada yang Allah Taala sembunyikan, cuma kita tak faham, cuma kita tak tahu. Biasanya kita akan tahu bila dah berlalu, bila dah jalan, oh baru tahu inilah hikmah dia. Masa baru datang kita tak tahu, kita kemalangan, kita tak tahu apa hikmah dia. Orang tak ada duit, tengok-tengok dia kemalangan, Allah Taala berikan dia masya-Allah harta. Ada orang nampak sesuatu keburukan, tetapi hakikatnya Allah Taala nak berikan kebaikan. Ini tenangkan hati kita, kan, dalamilah ilmu, kan, banyak dekatkan diri kita kepada Allah Taala, banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, percaya semua datang daripada Allah, redha dengan apa yang Allah Taala jadikan. Moga Allah Taala berikan ketenangan kepada kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa sampai sini sahaja. Moga yang baik ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang kelemahan diri saya minta maaf, minta ampun. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.